Jap, jap, jap. Kita nak siapa baca doa ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita amat. Ya, Amar ada tak? Amar, baca doa. Jap, jap. Zarfan lah. Saya tahu ada Zarfan. Silap lah saya. Zarfan, baca doa Zarfan. Okay. Malu, Amar malu. Astagfirullahalazim. Okay. Okay lah. Alright, Zarfan. Boleh tak Zarfan? Boleh cikgu, boleh. Alhamdulillah, saya tak tahulah kenapa tiba-tiba Amar malu. Tapi hari ni sebab Amar baik dengan saya malam tadi kan. So, saya bagi dia peluang lah, saya bagi dia chance lah. Okay, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okay, semalam saya nak sambung topik yang kita sangkut. So, dalam 9.2 ni kita cerita pasal ekologi populasi. Nah, dalam ekologi populasi, bila kita cerita pasal populasi, sebenarnya kita cerita pasal taburan populasi. Kita nak tahu populasi tu senang kata banyak ke sikit. Kenapa kawasan tu, katakanlah kawasan Padang, Padang Bukit Badung tu. Bayangkanlah kenapa rumput tu banyak. Kenapa dekat padang sekolah tu rumput dia sikit. Katakanlah macam tu. So itu kita merujuk kepada populasi. So populasi ni sebenarnya, dalam populasi ni apa yang kita kaji, macam mana dia boleh jadi banyak, boleh jadi sikit, dia dipengaruhi oleh faktor abiosis ataupun faktor benda bukan hidup. Nah, faktor abiosis untuk tumbuhan dan haiwan dia ada lain sikit. Okay, kalau untuk tumbuhan dia bergantung, yang persamaan dia dua-dua bergantung kepada suhu, dua-dua bergantung kepada air. Okay, perbezaan, kalaulah untuk tumbuhan dia bergantung kepada cahaya, sebab untuk fotosintesis, pH tanah adalah untuk penyerapan nutrien, mineral mineral ataupun nutrien. So senang kata, kalaulah pH tu terlampau berasid ataupun berakali pH tu terlampau tinggi, penyerapan nutrien tu akan terganggu, menjadi kurang efisien. Nah, kalau kandungan garam ni pula, ingat tak, kalau kat tanah tu, tanah tu katalah kandungan garam mineral. Contoh garam mineral adalah baja. Dalam baja ada banyak garam mineral. Ini katakanlah budak pertanian. Mesti korang belajar macam mana nak baja pokok kan. So baja pokok tu dia ada dia punya kuantiti dia. Awak tak boleh lah ambil satu kampit, awak pergi letak baja semua ni kan. So bila awak letak baja banyak sangat, so baja ni adalah kandungan mineral. So kandungan mineral ni, kalau kandungan mineral tu banyak sangat, pokok ni boleh jadi layu. Kenapa saya cakap? Kalaulah kandungan mineral banyak sangat, pokok tu, instead of pokok tu segar, pokok tu boleh jadi layu. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Saya baca mesej. Oh, ada jawab. Oi, ini aman. Okey. Kenapa pokok toleh ni? Kalau kita letak baja banyak-banyak, saya ada pokok. Saya letak baja, saya letak baja sekampit. Ni, saya letak banyak-banyak. Tapi instead of pokok saya ni besar, pokok saya tu boleh jadi laju dengan mati. Kenapa pokok saya boleh jadi macam tu? Kenapa pokok saya boleh jadi macam tu? Bukannya letak baja makin besar pokok tu, tapi pokok tu boleh jadi layu dan mati. Kenapa boleh jadi macam tu? Kehilangan air. Ya, very good Aina Uzma, kehilangan air. Yes, very good Puteri, air meresap keluar. So kenapa air meresap keluar? Bila baja tinggi dekat luar ni, kita kata dia kandungan air dia sikit. So H2O di luar ni adalah sedikit. Bila H2O ni di luar keluar, so H2O daripada pokok ni yang meresap keluar, menyebabkan pokok tu akan jadi layu. Sebab tu ada satu orang tips, kalau lepas baja kita kena siram dengan air. Sebab nak bagi dia, jangan kat luar tu kandungan mineral terlalu tinggi. Okay, so kat sini korang boleh faham lah. So kalau manusia, tumbuhan ni, haiwan ni saya tak cerita, ni sudah semalam. Okay, ini bayangkan populasi
tengok, katakanlah kalau rumput tu sekelompok macam ni, sekelompok macam ni, ini adalah pattern. Kalau pattern dia macam ni, macam ini katakanlah ini hijau, ini Bukit Badur, ini Malaysia. So kita kata dia adalah berkelompok. Okay. Kalaulah dia macam ni, side rumah dia here and there, sana sini, ini kita panggil dia sebagai rawa. Kalaulah ni macam dekat puncak alam, terurus yang macam ni, ini adalah sekata. Ada sebab kenapa dia berkelompok, ada sebab kenapa dia rawa, ada sebab dia kenapa dia sekata. Ini namanya adalah corak. So taburan populasi ada corak dia tersendiri, ada 3. Kita ada secara berkelompok, kita ada secara rawa dan kita ada secara sekata. So kita teruskan. Nah, so sekarang kita nak tahu, macam mana kita nak tahu populasi tu banyak ke sikit? Macam mana kita nak kira dia punya kepadatan? So cara kita nak kira ada 2 cara. Okay, so kita nak kira kepadatan populasi. Kepadatan populasi, kejap Sekejap. Kepadatan populasi, bismillahirrahmanirrahim. Okay, now kepadatan populasi boleh dikira, boleh dilihat, ditentukan melalui teknik persampelan. Namanya adalah teknik persampelan. Teknik persampelan ada 2. Kalau untuk tumbuhan, rumput, apa yang sesuai untuk rumput? Apa nama teknik persampelan? Right. Yes, very good. Ini namanya adalah teknik persampelan kuadrat. Kalau untuk cacing, cacing pula, subhanallah, siput, apa dia? Nama dia, macam mana kita nak tahu? Tangkap lepas Sifat. tanda. Okey, kita mula tangkap, lepas dah tangkap, kita buat apa? Tanda dulu Tanda, tangkap dah tangkap dulu siput tu, lepas tu kita tanda. Dan lepas kita tanda siput tu, kita buat apa? Lepas. Yes, lepas dah lepas tu biarkan sahaja ke? Tangkap balik. Pagi. Yeah, tangkap semula. Okay, so kesimpulannya kita nak tahu kepadatan. Okay, Dina masuk. Okay, nah kesimpulannya kita nak tahu kepadatan ni, kita menggunakan teknik persampelan. Teknik persampelan ada 2. Kalau untuk organisma yang tidak bergerak, rumput tidak bergerak atau bergerak sangat slow, kita guna teknik persampelan kuadrat. Kalaulah organisma itu bergerak, contohnya siput, kita menggunakan teknik tangkap, tanda dan tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. Okay. So persampelan kuadrat ni macam mana? Kita pakai ada satu 4 segi dan biasanya dia adalah 1 meter, darab 1 meter. Biasanya kita tak buat besar sebab kalau besar dia tak accurate. Biasanya kat sini ada 10 tau. So ni saya tak lukis lah. So kita tengok macam mana kita nak kira macam ni kan. Ni contoh tau, ni contoh. Contoh macam ni. Katakanlah ada rumput kat sini. Kalau rumput tu lebih daripada separuh, yang ini kita kira 1. Okay. Kalau dia sikit macam ni, kita tak kira. Okay, katakanlah ini adalah kuadrat nombor 1. Kuadrat nombor 1. So kita nak tahu berapa banyak kuadrat tu. So bayangkan, saya buat ni. Okay, contoh. Okay, now daripada ni, awak kira berapakah bilangan kuadrat, bilangan organisma yang ada dekat kuadrat ni? Teka ada berapa? Berapa awak rasa? Ini kira 1. Ini kira 2. Okay. Ini kita kira tak ni? Kalau ini awak nampak di separuh atau kurang? Separuh atau kurang? Separuh atau kurang? Separuh atau kurang? Kurang. Itu buat lagi banyak lah. Separuh atau kurang? Baru. Okay, ini separuh. So kalau ni kita kira macam ni. 1, 2, ni saya kira tau. 3. Okay, yang ni kita nak kira tak? This one. This one nak kira tak? Boleh kira tak ni? Sekejap. Oh, sorry. Tak nampak Saya buat nombor tau. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ni, kuadrat keempat tu, kita kira tak? Kira sebagai ada tak? Dia macam ada tak ada? Ada tak ada? Yes or no? Yes or no je. Nombor 4 tu ada ke tak ada? Ada. Yes, ada. Ini adalah soalan kertas 3 tahun lepas ni. Okay, now, kalau this one nombor 1, 2, 3, 4. Awak tengok yang nombor baris kedua ni. Okay, baris kedua,
Okey, laju pertama, baris kedua, boleh tak kita kira? Yang ni boleh tak kita kira? Tak. Boleh tak kita kira? Yes. Kalau yang ni kita tak boleh kira. Okay, so ini adalah cara awak nak kira kuadrat. So nak kira kuadrat macam ni. Kalau dia lebih daripada separuh, kita kira tumbuhan tu wujud. Kalau dia sikit sangat, kita kata tak ada, kita abaikan. Sedang kata kalau dia sikit, abaikan. Kalau dia lebih daripada separuh, kita consider dia sebagai satu. So kesimpulannya dalam kuadrat nombor satu ni ada berapa organisma tu? Katakanlah kita boleh nak organisma je lah. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. So kita kata 4 meter persegi. So 4 katalah 4 cm. Okay, right. So macam itulah cara kira dia. Yang ni korang pernah kira tak masa dekat sekolah dekat menengah rendah? Pernah buat tak? Pernah tak? Tak ingat? Sini pernah kot daun. Daun. Yes. Yes, biasanya cara awak kira adalah daun. Okay, now semalam kita sangkut. Marilah kita tengok balik. Kenapa kita sangkut semalam? Okay, kita nak tengok persempalan kuadrat. Dia bukan je kat rumput. Kita tengok persempalan kuadrat. Saya rasa saya tak boleh percaya sangat dia punya jawapan ni sangat. Sebab sebenarnya dia bergantung pada pemerhatian kita. So, macam ni. Ini kita ada kulat. So, bayangkan dekat sini dia ada kulat tau. So, kita tengok kulat Q ni paling banyak. Dekat Q ni 90%. Saya sama hijaukan Sini bayangkan 90% dia buat hitam, hijau semua lah. Lepas tu P tu 50%. Oh, patutlah dia cakap cahaya matahari dari sini. Kita sangkut semalam sebab kita tak tunjuk dia punya gambar ni kan. So, cahaya matahari kat sini. So, yang ini P tu adalah 50. Lepas tu R tu adalah 75. S tu adalah R tu 40. Sorry. R tu 40. So, separuh sikit. Lepas tu dia kata S tu adalah 75. T tu adalah 45. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, Q ni kalau ikut saya kat sini, right? Q ni yang paling tinggi. Taburan paling tinggi adalah Q. Ni adalah taburan paling tinggi. So, taburan yang paling rendah adalah S. Ini adalah taburan yang paling rendah. Alhamdulillah. Okay, so dia kata dekat sini jawapan dia. Yang manakah satu menerima cahaya matahari paling tinggi? Berdasarkan gambar, patutlah kita sangkut. Berdasarkan gambar, mana satukah yang menerima cahaya paling tinggi? Berdasarkan gambar. Mana satu cahaya paling tinggi? Awak tengok daripada gambar ni, mana satu yang dapat direct sunlight? P, Q, R, S, T. Sekejap, ada yang jawab ke? Susah tajuk ni. P. Yes, yang paling tinggi adalah P. So dekat sini jawapan dia yang pertama adalah P. Sebab kenapa cahaya matahari kat sini kan? So of course lah P. Jangan ni tau, dia punya jawapan ni. Saya rasa saya jadi sangkut sebabnya saya tengok skema dulu and then saya tak tengok soalan. Okay. So mana satukah paling rendah? Cahaya matahari kat sini tau. So yang jauh daripada cahaya matahari mana satu? Sekejap, lambat dekat awak punya ni screen. Yes, T lah paling jauh daripada cahaya matahari kan? Okay. So jawapannya adalah T. Saya kena betulkanlah skema saya. Kuadrat manakah yang mempunyai peratus litupan peluang Coccus yang paling tinggi? Bacaan paling banyak lah. So bacaan paling banyak adalah Q. Sekejap. Sebab saya faham kenapa. Sebab dia lambat kat awak punya screen. So ini kepadatan paling tinggi. Kepadatan paling tinggi. R adalah kepadatan paling rendah. Okay. So, kita dah tengok dia punya jawapan. So, kesimpulannya, tengok saya punya jawapan ni je tau. Kesimpulannya, jangan tengok tepi tu tau. Okay. Right. Cool. So, kesimpulannya, keamatan cahaya ni, kulat ni, dia perlukan cahaya matahari ke tak? Kulat, warna hijau, dia perlukan cahaya matahari tak? Ya. Ya. Tapi cahaya matahari tu tak boleh terlampau panas.
terlampau terik. Kenapa kita kata cahaya matahari tu tak boleh terlampau terik? Enzim akan ternyata asli kalau optimum. Yes, dia akan ternyata asli. Dan satu lagi, kalau dia terik, sebabnya awak nak bayangkan, awak tengok pen yang saya ada kat sini tau. Kulat ni dia hidup, katakanlah dia hidup, ni kulat tau. Ni penutup pen saya, sekejap mana. Ni penutup pen, batang pokok. Kulat ni, dia hidup dekat batang pokok. Kalaulah terlampau panas, okey batang pokok, kulit pokok, bark, kulit pokok. Kalaulah terlampau panas, kulit tu akan merekah. Bila kulit tu akan merekah, okey, dan satu lagi panas, okey, dia akan jatuh. Dan satu lagi, panas tu macam Farah cakap, dia tak boleh terlampau tinggi sebab dia akan menyebabkan enzim mengalami kerenyahan asli. Okay, now, so ini jawapannya. So dah settle dah semalam. Alhamdulillah. So kita nak buat latihan. Ya. Frekuensi semalam. Oh, belum. Soalan frekuensi. Sekejap. Okay, jom. Soalan frekuensi. Now, formula frekuensi, kalau dalam buku teks awak, okay, dalam buku teks awak, frekuensi adalah bilangan organisma. So, macam mana kita nak kira semalam? Ingat tak semalam macam mana nak kira frekuensi? Frekuensi adalah kekerapan. Ya Allah, saya dah lama lah tak belajar maths. Lah saya belajar maths tahu-tahu bila masa saya matrik. Tapi saya selalu buat soalan ni. Okay, so frekuensi dia buat saya nervous sebab ini bukan bidang saya. Macam Cikgu Bayu nak cerita pasal kimia fizik, so dia buat saya ada rasa anxiety sebab itu bukan saya punya comfort zone. So sama juga macam ni, this is not my comfort zone, tapi saya rasa frekuensi je kot. Frekuensi kekerapan kan korang belajar. Frekuensi tu apa? Bukan hertz tu. Okay, frekuensi adalah kekerapan. Betul tak frekuensi adalah kekerapan? Ui, lemah korang. Betul tak? Okay, right. So kita tengok kat sini adalah kita cerita mengenai kekerapan. So macam ni, dia nak tengok kita ada 10 kuadrat tau. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antara 10 kuadrat ni, tak semua kuadrat tu ada tumbuhan. So kita nak kira kuadrat yang ada tumbuhan sahaja. So dalam gambar ni, mana satu ke antara kuadrat nombor 1 sampai 10 yang ada tumbuhan, isi tumbuhan tu. Nombor 1 ada ke tak ada? Ada tumbuhan tak kat situ? Ada. Ada kan? Dia, kalau awak nak tahu dia ada bacaan. Kalau tak ada, dia kosong. Maksudnya kalau bacaan tu kosong, tak ada tumbuhan dalam tu. So, yang tak ada 4. Yang ada, of course lah, ada 6. Okay, right. So, ada 6. So, cara awak nak kira macam mana? 6 per 10. 10 adalah bilangan kuadrat. So, kita darab dengan 100. So, dapatlah berapa? 60. Ya, 60. Terima kasih. Alright. So, soalan nombor 2. Oh, korang ada kalkulator tak kat tangan? Ada, cikgu. Ada. Okey, cuba kira jap. Ada ke? Tiba ada, bagusnya. Sekejap, saya tengok. Kenapa kita, hari ni 44. Malam tadi ada apa? Kenapa tak ramai lagi? Sekejap. Mana Adam? Adam terlajak tidur ke? Ama, mana BFF awak? Sekejap, Fakri ada tak? Fakrul ada tak? Fakri ada, okey. Fakrul ada tak? Ini pun adalah yang lajak-lajak tidur kot. Hujan lain kot. Okey. Thank you so much. Oh, Bukit Badung hujan malam tadi berjuang. Oh, berjihad. Okey. Berjihad tu agak-agak lah kan. Right. Now, Jimmy, Luqman mana Luqman? Alhamdulillah Luqman tak terlajak tidur. Jam awak dah okey dah Luqman. Okey, right. Now, so cara kira. Sekejap. Total semua sini berapa Syaz? Area ni. Total semua dapat berapa Orang belajar matematik macam mana ni? Risau saya. Dalam hati saya tiba-tiba saya rasa, kalau jadi cikgu matematik saya rasa mahu saya jadi Dora. Saya cakap lepas 30 saat, 20 saat saya berjawab sendiri. Berapa? 978. 2.27. Ya, 2.27. Lepas tu didarab, ni tau, luas kuadrat ni 1 meter tau. So kita ada berapa ni? 6 kan? So 6 darab 1 meter square
Ni tak payah sebenarnya meter square. Per berapa ni? Per 100. So, kita dapat berapa? 2.2. 37.8. Yeah, 37.8%. So, jawapannya adalah B. So far kat sini okey tak? Kat sini korang boleh jawab tak? Soalan ni senang ni. Ni adalah soalan SPM. SPM tahun tak ingat. So basically korang boleh buat ke? Okay, this one. Jom. Okay, macam mana awak nak kira populasi untuk siput ni pula? Nak kira populasi untuk siput adalah ini tangkapan pertama. Saya contoh. Sini je lah. Tangkapan pertama first, darab tangkapan kedua second, per tangkapan kedua tetapi yang bertanda sahaja. Ini dia tak tanya tapi saya nak buat sama-sama. So tangkapan pertama kita ada berapa? 60. 60. Okey, tangkapan kedua 5, 20. Berapa yang kedua sebenarnya? 20. Are you sure 20? Ikut. 25. Oh, 25. Yang ni selalu saya pun sangkut. Tahu tak kenapa sangkut? Dia kata yang kedua. Yang ini kita darab total semua yang bertanda dengan tak bertanda. So kat sini sebenarnya 25. Bawah ni baru letak berapa? 5 ke 20? Bawah ni macam mana? Yes, 5. So cara dikira adalah this one. 60 darab 25. Bahagi 5. Besarnya jawapannya 300. Dapat sama tak dengan saya 300? Dapat. Yeay! Terima kasih. Korang dah penat Bunyi suara tu macam penat tau. Ada lah. Ada mendung. Tak, faham. Cuaca kat luar tu tidak mendung, so awak pun ikut mendung sekali Okay, faham. Right, so faktor. Now, faktor manakah yang boleh meningkatkan bilangan katak bertanda? Maksudnya macam mana? Sebenarnya kita nak cakap kenapa bacaan dia lain-lain. Kita nak kata macam ni, katak dekat padang, katak tu bergerak. So ada katak tu berhijrah keluar, ada katak yang berhijrah masuk. Sebab tu awak akan nampak bacaan pertama dan bacaan kedua takkan sama. Kita nak kata dia ada pergerakan. Organisma itu bergerak. Okay? So kalau lah dekat sini dia kata manakah faktor yang meningkatkan. So sekarang kalau kita tengok kat sini, banyak yang keluar ke banyak yang masuk? Asal yang bertanda 60. Sekali tangkap yang kedua yang bertanda hanya 5. So banyak yang keluar ke atau banyak yang masuk? Banyak yang keluar. Banyak siput tu keluar daripada kawasan tu ke ada banyak siput masuk? Okay, senang kata banyak siput keluar ataupun bilangan dia berkurang ataupun soalan saya tak cantik. So saya kata nak kata sini cantik sini, bilangan sini banyak. Bilangan dia sini sikit. So faktor bilangan ni menjadi kurang. Ada dua sebab. Satu adalah dia dimakan oleh pemangsa. Satu lagi siput tu berhijrah. Tapi dalam kes ni takkanlah siput tu berhijrah sekali banyak kan? Okay, so awak rasa apakah faktor yang boleh menyebabkan bilangan siput tu makin berkurang? Kenapa siput tu bilangan dia makin berkurang? Teka. Kenapa siput-siput yang dekat padang sekolah tu makin lama makin berkurang? Adalah disebabkan oleh apa? Okay, ada dua sebab je. Satu adalah sama ada kena makan, satu adalah dia berpindah. Berpindah tu kita kenali dia sebagai imigrasi. Mana satu kan jawapannya? Imigrasi. Ya, jawapannya adalah imigrasi. Sebab bilangannya adalah makin berkurang. So awak tengok macam tu. So senang kata ini yang kita panggil dia, kadang-kadang kita panggil dia ekosistem dinamik. Apakah itu ekosistem dinamik? Ekosistem dinamik tu selalu naik turun. Macam bilangan pemangsa dan mangsa. Bilangan pemangsa dengan pemangsa macam dia turun naik. Korang pernah tengok tak graf bilangan mangsa pemangsa? Saya pernah tunjuk tak kat awak? Yang macam ni, katakanlah ini adalah memula, ini adalah tikus. Tikus banyak. Allah, okay. Right.
Lepas tu ini adalah mula-mula tikus banyak, masa ni helang sikit. Lepas tu helang bila banyak, tikus tu sikit. Okay, lepas tu bila sini jatuh, sini naik. Pernah dengar tak? Pernah nampak tak graf macam ni? Pernah nampak tak graf macam ni? Kita panggil dia ini adalah interaksi dinamik. Pernah dengar tak? Pernah nampak tak graf begini? Dia naik turun, naik turun, naik turun. Tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Tapi dalam buku teks macam tak ada. Tapi yang ini kita panggil dia adalah sebagai dinamik ekosistem. Maksudnya bilangan tu akan naik turun. Macam hari tu saya cerita pasal helang yang dekat Kuala Selangor. Bila kita bagi makan helang, dia mengganggu ekosistem dinamik. Dia akan menyebabkan tikus tu banyak. Kenapa? Sebab helang tu makan benda lain. So basically ini yang kita panggil dia sebagai ekosistem dinamik. Ini yang korang belajar. So alright, so last sekali. Okay, yang ni semalam hari tu ada budak tanya saya. Yang ni saya baru tengok recently tau. Spesies perintis ada dua, Avicenna dengan Sonoretia. Tapi yang paling depan sekali siapa? Avicenna ke Sonoretia? Paling depan Avicenna. So dekat sini jawapan dia mana satu? Adalah Avicenna. So senang kata macam ni. Kalau dia kata apakah nama spesies spesies perintis, sebenarnya spesies perintis ada dua, Avicenna dengan Sonoretia. Tapi yang paling depan sekali actually adalah Avicenna. Okay, now last sekali tau. Sebelum saya masuk bab 10. Right. Hasil tangkapan udang di sungai berkurang secara mendadak setelah kawasan payung bakau di tebing itu ditebus guna. Okey, ini yang kita nak cakap masa payung bakau kita, kawasan kat Malaysia ni habis tak payung bakau tu dia tambak. Contoh tambak macam kat Melaka. Melaka tu banyak kawasan dia ditambak sebab negeri dia kecil kan. So dia banyak tambak. So contoh tambak dia yang paling famous kalau awak pergi dekat Melaka adalah yang Pantai Kelebang tu. Yang famous dengan coconut shake. Pernah tak pergi? Okay, area-area macam situ biasanya kalau korang nampak kawasan tu bertambak, biasanya dia pakai pasir. Pasir tu banyak. So kalau awak perasan awak pergi dekat Melaka, dekat kawasan Pantai Kelebang kot kalau saya tak silap, situ adalah kawasan tu adalah contoh kawasan bertambak. So sekarang kita cerita apakah kesan yang asalnya katakanlah asalnya kat situ kawasan payung bakau. Lepas tu kita tambak dia buat pembangunan. Okay, so apakah kesan? Bukan, tak ada soalan tu lah. Soalan tu dekat dalam buku lain. Okay, saya tadi soalan tu. Okay, itu kesan. Okay, yang ni pula lain pula soalannya. Macam siapa tanya, siapa macam mana selalu yang saya cakap. Siapa nama awak? Umur saya 17 tahun. Okay, sorry. Tak mau baca soalan. Okay, right. So hasil tangkapan udang di sungai berkurang secara mendadak setelah kawasan payung bakau itu ditebus guna. Antara tumbuhan berikut yang manakah boleh meningkatkan udang? Awak rasa udang tu banyak kat mana? Okay, katakanlah sini Avicenna. Okay, saya Avicenna. Sini adalah Rhizophora. Sini adalah Guguera. So, dekat mana ada banyak kawasan yang ada udang? Dia dekat kawasan yang banyak air ataupun yang paling kurang air? Tanah tu lembut ke? Tanah tu lembut sederhana ke? Atau tanah tu keras? Dekat mana? Pandan ni dia dah paling dalam tau. Dekat kawasan Pandan. So dekat mana udang ni banyak? Dia tunjuk pasal populasi tau. Populasi ni yang paling depan adalah Avicenna. Ni nombor 1. Avicenna. Nombor 2 adalah Rhizophora. Dah keras sikit dia adalah Guguera. Paling keras sekali adalah Pandan. So udang suka dekat tumbuhan mana? Pemangsa. Okay, thank you. Udang suka kat siapa? Saya ada rasa kesian dekat budak pertanian. Kalau korang bukan pasal COVID, every year budak-budak pertanian, korang akan pergi dekat payung bakau tau. Tahun last sekali sebelum pandemik ni jadi, diorang pergi Johor tau. So basically korang tak apalah, rezeki Allah bagi rezeki lagi baik kot insyaAllah in the future. So kat sini jawapannya apa? Dia suka tumbuhan yang mana satu? So mana satu jawapannya? Satu, dua. D. Ya, jawapannya awak mana? D. Ya, jawapannya adalah D. Dia nak yang Avicenna dengan Rhizophora. Kat Pandan, Guguera ni, dia tak ada udang. Sebab udang nak duduk dalam air. Pandan dengan Guguera tu tanah dia dah keras. So, kalaulah pokok yang haiwan akuatik,
haiwan akuatik dia lebih banyak dekat kawasan yang mana? Kawasan tumbuhan Avicenna dan juga Rhizophora. Alright, so okay tak? Are you okay? Okay. Alhamdulillah. Okay, tak apa. Biasalah korang ada naik dan turun. Saya rasa Adam tak ada amal macam patah kaki sebelah pula. Kalau tak bising juga Adam. Tiba-tiba pula Adam malu. Cuba bayangkan Adam malu. Amal malu. Saya rasa kalau ada Adam tak ada pun malu-malu ni kan. Right. So kesimpulannya bab 9 kita belajar bahasa apa. Saya terus tutup buku untuk bab 9. Kesimpulannya bab 9 kita cerita pasal adalah mengenai alam sekitar, ekosistem. So ekosistem ni, dalam ekosistem ni kita dah belajar apakah macam habitat, spesies, populasi, komuniti, ekosistem dan juga niche. So ekosistem. First dalam tajuk ekosistem awak kena faham apakah yang dimaksudkan sebagai ekosistem. What do you understand about ekosistem? Kita dah habis belajar dalam masa 2 minggu ni. Apakah yang awak faham mengenai ekosistem? 2 minggu nak dekat 3 minggu kat ni. Apakah yang awak faham mengenai ekosistem? Ekosistem ni apa? Ekosistem ni adalah apa? Interaksi. Yes, ekosistem sebenarnya adalah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup adalah kita boleh pecahkan kepada 3. Pengeluar, pengguna, pengurai. So, dalam disebabkan yang ini, kita belajar pasal rantai makanan. Ni kita ada tumbuhan. Okay, so saya nak kata saya tulis buat macam ni. Awak boleh tengok interaksi antara benda hidup. Awak boleh tengok dia dalam rantai makanan. Okay, saya nak tutup ni, tajuk ni. Tapi saya nak tutup secara cantik sikit. So, awak tengok dekat sini. Dalam abiosis, ni kita boleh pecahkan dia kepada 2 jenis bergantung cara dia makan. Kalau dia buat makanan sendiri, kita kenali dia sebagai apa? Kalau organisma tu boleh buat makanan sendiri, dikenali sebagai? Yes, very good. Autotroph. Kat puncak alam baru hujan. Kalau awak, kita manusia, kita masuk mana satu? Hetero. Yes, hetero. Okay, settle. So, rantai makanan. Okay, ni yang ni tau. Dalam rantai makanan, contohnya saya ada ambil, contoh tau. Saya ambil padi, tikus, burung kecil, burung kecil, burung besar. Yang ini kita boleh pecahkan rantai makanan ni mengikut arah Stroff. So arah Stroff boleh tengok dekat piramid ekologi. So dalam piramid ekologi sebenarnya kita merujuk kepada arah Stroff. Paling bawah sekali apa paling bawah sekali? Antara rantai makanan saya ada padi, tikus, burung kecil dengan burung besar. Paling bawah sekali apa? Padi. Yes, very good. Paling bawah sekali adalah padi. Lepas tu kita ada tikus, kita ada burung kecil, kita ada burung besar. So, kalau lah awak tengok kat sini, makin dia ke atas, okay, bilangan organisma adalah banyak ke sikit? Paling hujung atas. Yes, bilangan organisma sikit tetapi saiz Tambah. Besar. yes, saiz dia bertambah, saiz dia besar. Dan satu lagi daripada sini kita boleh tengok pengeluaran tenaga. Senang kata padi, asalnya padi ni dia dapat makanan, dia buat makanan daripada cahaya matahari. Contoh ya, bagi cantik sikit. Cahaya matahari. So katakanlah padi dapat 10,000 nilai tenaga. Sampai kat tikus dapat berapa? 10,000 kat tikus dapat apa? Dapat kat tikus adalah katakanlah 1,000. Okay. Sampai dapat kat sini, dia jadi 100. Sampai kat sini, dia jadi 10. So senang kata, tenaga tak boleh dipindahkan 100% ke arah Stroff seterusnya. Tenaga yang dipindahkan hanya 10%. So senang kata saya nak buat macam ni. Kita ada rantai makanan tau. Ini rantai makan saya. Okay, rantai makanan. Rantai makanan ni sebenarnya kita nak tengok 90% tenaga akan digunakan atau terbebas. Hanya 10% sahaja nilai tenaga tu dapat dipindahkan ke arah Stroff seterusnya. Tenaga tu pindah digunakan untuk proses apa? Respirasi, membiak dan juga dia akan menghasilkan bahan kumuh. So senang kata daripada piramid ni kita tengok interaksi. Tajuk ni sebenarnya besar gila. Okay, so yang ini dah settle, yang ini saya rasa tak ada masalah. Yang ni pun tak ada masalah. So hari ni kita cerita pasal ekologi populasi. So okay tak dalam tajuk ekosistem ni? Are you okay dengan tajuk ekosistem ni?
Do you have any problem? Boleh lah. Boleh lah. Okay, jangan risau. Disebabkan saya dah baca korang punya komen, which is saya sangat hargai komen korang yang arah stres tu, tapi saya tak sempat tengok semua, saya baru baca message tu, komen tu, yang saya perasan banyak stres daripada situ tau. Kesimpulannya perempuan banyak stres berbanding lelaki. Ke lelaki jenis tak kisah, I don't know. Tapi daripada yang 69 responden, kebanyakannya adalah perempuan. Dan daripada 69 responden, ada satu yang menarik perhatian saya dan nanti saya share dekat awak, tapi yang ni saya share dulu yang saya dapat semalam, saya tengok semalam. Daripada tu, actually dekat 90%, dekat 60 orang cakap diorang sangat risau dengan masa depan diorang. Maksudnya korang tak nampak what happens to you. Is it true? Betul tak? Ya, okay. So yang saya perasan satu dah nak habis masa, is it? Okay, ada masa lagi sikit. Yang saya perasan, okay, saya nak masuk tajuk baru. Zaman COVID ni adalah something yang you guys tak boleh nak predict. Contoh macam saya cakap satu tau, saya kata tapi awak